Bertemu kembali rentasan berita edisi 821, saya Zawazdi Yusof dan antara paparan utama. PKP ketat, ekonomi tenang. Tambahkan kawan, kurangkan lawan. Zahid memang kebal desakan dan kecaman. Zalah biadab, ukur baju di badan sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia dikawal ketat dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard atau SOP berkaitan pencegahan pandemik COVID-19 bagi mencegah sebarang bentuk penularan menurut Wisma Putra dalam satu kenyataan. Disebut juga bahawa program lawatan itu hanya disertai delegasi kecil yang diwajibkan menjalani ujian COVID-19 selain membabitkan individu yang tidak bergejala dan disahkan negatif 48 jam sebelum berlepas. Muhyiddin mendapat jemputan khas untuk mengadakan lawatan rasmi daripada Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi selepas beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020. Seluruh dunia tahu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang berakhir pada 4 Februari lalu telah dilanjutkan dengan SOP yang lebih ketat. Negara juga diletakkan di bawah perintah darurat. Kejap, Perdana Menteri meninggalkan negara dalam masa darurat. Proklamasi darurat ini disebut dalam Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya, darurat diisytiharkan susulan keadaan luar biasa yang berlaku di sesebuah negara seperti huru-hara kerana bencana alam dan ketidakstabilan politik. Darurat mengizinkan kuasa yang tidak terbatas kepada pentadbiran negara. Itulah sebenarnya yang ingin dicapai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika meletakkan Malaysia dalam keadaan darurat kerana beliau sudah hilang majoriti parlimen. Muhyiddin dan gerombolan Ruwabidah kini menjadikan Malaysia negara kakistokrasi, iaitu negara yang diperintah oleh golongan yang tidak kompeten. Syarikat gergasi seperti Hyundai sudah lari Indonesia. Ada yang ke Filipina, Thailand, Singapura dan juga Vietnam. Malaysia jauh ketinggalan akibat kehilangan pelaburan langsung asing FDI pada kadar yang lebih buruk daripada ASEAN dan secara global pada tahun 2020. Hampir sejuta rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan dan perniagaan muflis. Sementara itu, Muhyiddin dan ahli kabinetnya yang bersaiz XXXL entah berapa jam sahaja bekerja satu hari dengan gaji dan allowance berpuluh ribu setiap bulan. Mereka yang tidak kompeten ini tanpa rasa malu dan segan mendapat gelaran Datuk dan Pingat sempena Hari Wilayah Persekutuan. Rakyat diheret ke mahkamah kerana kesalahan berhubung pelanggaran SOP PKP. Menteri pula ada yang diumpamakan seperti burung hudhud dalam Al-Quran. Kononnya beliau membawa pelaburan dari Turki. Kelakar. Menurut Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD, FDI sebenar Malaysia tahun lalu turun 68% berbanding penguncupan purata rantau ASEAN 31% dan global 42%. Oh, untuk rakyat, Muhyiddin berikan beras. Perdana Menteri Malaysia yang lalu tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya mereka berusaha keras untuk memperbaiki keadaan negara sama ada dari segi politik maupun ekonomi. Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman, tidak meninggalkan negara semasa darurat. Perdana Menteri Tebuk Atap pergi ke Indonesia, entah apa tujuan sebenarnya, hanya beliau yang tahu. Patutlah media sosial Facebook dan Twitter hanya dipenuhi dengan kata-kata sinis berhubung lawatan itu. Di Facebook, Abu Bakar Muhammad Rashid menulis kepada Pak Jokowi yang dihormati, mohon disimpan terus itu tanda pagar Muhyiddin out di Indonesia, Pak. Kami tak mau dia, Pak. Fakhur Razim Mokhtar pula berkata, semoga Pak Joko nasihat Muhyiddin letak jawatan. Pengguna Twitter Inalsin menciap nanti akan ada tanda pagar kluster menteri yang baru atau tanda pagar kluster PM. Rakyat sekali lagi dipersalahkan. Selepas pulang dari Indonesia, beliau dan rombongannya akan dikenakan kuarantin selama 10 hari. Mereka duduk di rumah tanpa buat kerja dan makan gaji buta. Sementara itu, ekonomi terus mengecut dan rakyat ikat perut.
Timbalan Presiden Pro Tim Pejuang Datuk Marzuki Yahya dilaporkan berkata parti itu mensasarkan antara 50 hingga 60 kerusi parlimen pada pilihan raya ke-15 akan datang. Kita sasar atau kenal pasti kawasan-kawasan yang kita rasakan sesuai dengan dasar perjuangan ideologi politik kita, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Sehingga kini belum ada kenyataan rasmi pemimpin Pakatan Harapan mengenai kenyataan Marzuki. Bagaimanapun naib pengerusi 1 Parti Amanah Negara Amanah Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria berkata pejuang ingin bertanding 222 kerusi pada pilihan raya umum ke-15 pun boleh, tapi bukan bersama Pakatan Harapan. Namun apabila pengerusi pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad memetik nama Lim Kit Siang dalam tulisannya, pemimpin veteran DAP itu terus melompat masuk gelanggang. Saya terkejut apabila nama saya dipetik dalam perenggan terakhir kenyataan Tun M semalam di mana beliau mengatakan, saya fikir kita perlu perkara yang sama. Tetapi saya gagal kerana Kit Siang dakwa saya mahu jadi diktator. Dia sokong Anwar sebagai calon PH. Jika 92 undi itu bersama saya akan peroleh 154 undi. Bayangkan bagaimana hala tuju negara jika kesemua parti meletakkan negara ini sebagai matlamat utama. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata apa yang dinyatakan oleh Tun M itu hanyalah sangkaan beliau sendiri. Untuk rekod, keputusan Pakatan Harapan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas peletakan jawatan secara mengejut oleh Mahathir atau Tun M dibuat secara sebelah suara oleh semua parti komponen Pakatan Harapan, DAP, Keadilan dan juga Amanah, kata Kit Siang dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan Pakatan Harapan mencapai keputusan tersebut selepas Tun Dr. Mahathir enggan untuk terus menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan dan enggan untuk mematuhi dan terikat dengan manifesto pilihan raya umum Pakatan Harapan sebelum ini. Perlunya ada seorang Perdana Menteri Pakatan Harapan dan sebuah kerajaan Pakatan Harapan untuk mempertahankan dan menghormati mandat yang telah diberikan oleh rakyat jelata dalam pilihan raya umum 2018 yang lalu, tegas Kit Siang. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir masih enggan bertanggungjawab kesilapan meletakkan jawatan sebelum ini. Amat malang sekali apabila Tun Dr. Mahathir masih enggan untuk bertanggungjawab di atas kesilapan beliau apabila meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, sedangkan beliau masih mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen ketika itu daripada Pakatan Harapan, Warisan dan juga Bersatu, ujar Kit Siang. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menegaskan parti itu telah menetapkan untuk mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan menang dan berjaya membentuk kerajaan pada PRU ke-15. Menurut beliau, pencalonan Presiden Keadilan itu dibuat secara bulat suara dari rakan gabungan Pakatan Harapan iaitu Keadilan dan Amanah menerusi mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Guan M mengaku DAP dan Presiden Amanah Muhammad Sabu sebelum ini pernah menamakan Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Tetapi itu dulu, sekarang DAP bersama rakan gabungan dari Amanah tetap mencalonkan Anwar Ibrahim. Sekiranya ada perubahan pencalonan, ia mestilah melalui Majlis Presiden Pakatan Harapan. Katanya sebagai panel jemputan diskusi masa depan Malaysia ke mana kita yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook Majlis Profesor Negara MPN baru-baru ini. Sebaliknya, kenyataan Marzuki untuk bertanding 50 atau 60 kerusi parlimen mungkin didorong oleh keinginan agar pemimpin parti itu menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Namun ia tidak mungkin menjadi kenyataan kerana kemarahan aktivis pro Pakatan Harapan terhadap pengkhianatan Bersatu masih lagi bersisa. Lebih-lebih lagi dengan dakwaan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang menggemparkan itu. Benar atau tidak kenyataan Tommy itu, ia tetap meninggalkan luka yang sangat dalam kepada aktivis politik yang bersusah payah memenangkan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Justru, jika langkah tersebut diteruskan, pejuang hanya akan menjadi gerombolan pemecah undi penentang Gabungan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional sahaja. Pemimpin DAP dan Amanah begitu bersungguh-sungguh untuk menambah kawan dan mengurangkan musuh. Nampaknya tangan yang dihulur tidak disambut oleh pemimpin pejuang. Mereka langsung tidak belajar daripada kesilapan. Pemimpin UMNO akan terus berdrama dengan pelbagai babak dan watak bagi mengaburi mata rakyat. Si Fulan berkata begini dan si Fulan berkata begitu. Masing-masing nak menyelamatkan leher masing-masing daripada dicantas.
Terkini keengganan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO adalah bagi menghormati pilihan yang dibuat perwakilan UMNO yang memilihnya untuk menerajui parti itu dalam pemilihan yang berlangsung pada tahun 2018. Sebaliknya, kata beliau, desakan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO tidak akan menyelesaikan masalah dalam parti tersebut. Ini kerana langkah yang pernah diambil sebelum ini dilihat tidak memberikan sebarang kesan positif terhadap parti berkenaan. Saya pernah bercuti selama 6 bulan, 12 hari kerana ketika itu ada sekumpulan ahli parlimen yang mendesak saya sama ada meletakkan jawatan atau bercuti dan menyatakan kalau saya bercuti, mereka tidak akan keluar daripada UMNO. Tetapi jelas bahawa sehari selepas saya bercuti, kumpulan itu terus keluar daripada UMNO, katanya dalam satu temu bual yang bersiaran di Facebooknya semalam. Jelas Ahmad Zahid keputusan untuk menentukan sama ada beliau terus menjadi Presiden UMNO bukanlah terletak di tangannya, tetapi sebaliknya ia perlu ditentukan oleh kesemua 191 perwakilan parti keramat itu. Katanya perkara ini bukan soal mahu atau tidak, tetapi semua orang mesti menghormati pilihan yang dibuat oleh perwakilan bersandarkan kepada peraturan dalam perlembagaan kepada fasa-fasa yang ada di dalamnya dan ia harus dihormati. Menurut beliau, ini kerana perlembagaan meletakkan institusi kepimpinan sama ada di peringkat cawangan, bahagian, perhubungan negeri atau peringkat nasional. Itu harus dijunjung oleh setiap ahli, apatah lagi kepimpinan di semua peringkat. Katanya sebagai seorang yang dipilih secara demokratik, beliau perlu menjalankan amanah yang telah diberikan perwakilan tersebut kepadanya walaupun ada cabaran dan rintangan yang terpaksa dihadapinya. Terkejut sungguh Jom Channel bila mendengar kenyataan daripada Presiden UMNO yang bakal digulingkan oleh sahabatnya sendiri ini. Hebat kenyataannya. Kononnya semua orang mesti menghormati pilihan yang dibuat. Kononnya semua orang yang dipilih secara demokratik, beliau perlu menjalankan amanah yang telah diberikan. Bila tiba giliran beliau nak digulingkan, terus dikaitkan dengan demokrasi dan pemilihan. Tetapi semasa bersekongkol dengan Bersatu dan PAS ketika berampas kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokrasi, adakah Zahid memikirkan tentang kehormatan demokrasi dan mandat yang telah diberikan rakyat? Dasar manusia lidah bercabang, hidup hanya tahu temberang dan menikam dari belakang. Pada masa yang sama, Ahmad Zahid turut menyatakan kesediaannya untuk menerima cabaran sekiranya terdapat pemimpin lain yang berhasrat untuk bertanding pada pemilihan Presiden UMNO akan datang. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikecam apabila didakwa Parlimen Bagan Datuk yang diwakilinya sejak tahun 1995 itu sebagai kawasan paling mundur di Perak. Rata-rata warganet mempersoalkan apa yang Presiden UMNO berkenaan lakukan sejak 6 penggal menjadi ahli Parlimen di kawasan hilir Sungai Perak itu. Ada juga berpendapat sudah tiba masanya pengundi menukar kepada wakil rakyat lain pada pilihan raya umum yang akan datang. 6 penggal Pegan Bagan Datuk, kenapa masih mundur katanya? Kena tukar ni, kata Tengku Saifuddin Tengku Abdullah. Bekas timbalan Perdana Menteri tersebut juga dipersoalkan memandangkan tempoh 25 tahun menjadi wakil rakyat di Bagan Datuk bukan satu tempoh masa yang singkat. Bukankah Datuk Seri wakil YB kawasan itu? Apa Datuk Seri buat bertahun-tahun baru sekarang perasan? Tempelak Jaafar Abdullah. Terpana kami di Jom Channel membaca komen-komen yang diterima dengan 1000 kecaman tajam menikam. Namun hati kental Zahid tidak akan terduris kerana beliau sudah ditanam oleh parti keramat untuk berjuang demi dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Untuk rekod, Ahmad Zahid, 68 tahun juga, pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Perdana Menteri sepanjang pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Ayah kepada Datuk Nurul Hidayah itu juga sedang berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 kes rasuah dan 27 pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bagaimanapun dia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Ogos tahun lalu atas 12 pertuduhan pindaan bagi kes pecah amanah dan 2 pertuduhan pindaan rasuah yang membabitkan dana yayasan itu. Sama-sama kita tunggu episod mana yang akan menjadi pilihan penonton dan rakyat jelata. Yang hak atau yang batil? Tunggu dan lihat. Benarlah kata orang hanya jauh hari yang mengenal manikam, ukurlah baju di badan sendiri. Andai kata anda menyedari bahawa anda bukanlah individu yang selayaknya mengendalikan sesebuah negara atau kementerian, seeloknya anda menolak amanah yang diberikan dengan cara terhormat kerana ianya lebih bermaruah, malah tidak menyakitkan hati rakyat. Sikap Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Siti Zailah Muhammad Yusof yang seolah-olah memperlekeh
isu kesihatan mental dalam satu program media partinya baru-baru ini dikritik masyarakat dan para netizens. Menerusi siaran langsung, rancangan berkenaan moderator Bazli Bakar dilihat berkali-kali menggunakan perkataan gila dan bunuh diri yang kemudian disusuli gelak ketawa daripada mereka. Ahli Parlimen Kepong, Lim Lip Eng berkata Siti Zailah perlu memohon maaf atas perbuatan tersebut lebih-lebih lagi apabila portfolio kementeriannya mengendalikan kes-kes yang mendorong kepada masalah kemurungan. Siti Zailah yang menjadi panel dalam forum tersebut tidak menegur perbuatan moderator itu. Sebaliknya, bersama-sama mentertawakan isu yang dibicarakan. Permohonan maaf wajar diberikan oleh mereka yang melakukan perbuatan ini. Sudah tiba masanya untuk kita hentikan stigma terhadap isu bunuh diri dan kemurungan. Janganlah berbicara tentang sesuatu perkara yang kita tidak mempunyai kearifan di dalamnya, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, Siti Zailah telah menyertai program yang bertajuk Kemurungan dan Bunuh Diri semasa PKP, Apa Solusi Islam? Ketika sesi menjawab soalan orang ramai, moderator telah melabel mereka yang membuat komen kritikan sebagai pembenci atau haters yang mengalami kemurungan dan berpotensi mati bunuh diri jika komen mereka tidak dibacakan. Perkara tersebut mengundang kecaman orang ramai setelah Siti Zailah juga dilihat tertawa dengan label itu. Tapi saya tak nak dia malu pula lepas ni kan kalau kita baca nama dia. Tapi kita kena bagi jawapan dia. Sebab takut nanti dia murung, dia jadi gila. Ataupun dia jadi masalah psikologi untuk dia. Prof Aisyah pada sekali Prof Aisyah dah senyum dah tu. Saya nak minta Kak Lah dulu jawab ini. Lepas kita bagi kita bagi Prof boleh. Okay. Berikutan itu, Lim mengingatkan bahawa pakar-pakar perubatan sebenarnya sangat berhati-hati apabila mengulas isu berkenaan. Beliau kemudian mempersoalkan apa usaha Siti Zailah untuk menghapuskan stigma masyarakat berkaitan masalah kemurungan. Isu kesihatan mental merupakan subjek yang sangat-sangat sensitif. Lebih-lebih lagi berkaitan isu bunuh diri dan kemurungan. Apakah tindakan saintifik yang dilakukan oleh Timbalan Menteri KPWKM untuk menggalakkan mereka tampil dan mendapatkan bantuan? Soalnya, kalau mereka ditertawakan dan dibahasakan dengan sinis sedemikian rupa oleh Timbalan Menteri Kementerian yang sepatutnya membela dan mengambil berat tentang keadaan mereka, bagaimana mungkin masyarakat akan ada rasa hormat dan percaya? Sementara itu, tokoh wartawan Dato' A. Kadir Justin dalam tulisan beliau merasa amat pelik dalam dunia media interaktif hari ini apabila Ketua Kerajaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak merasa perlu atau tidak berkeyakinan untuk berinteraksi dengan para wartawan. Apatah lagi bagi seorang yang membahasakan dirinya Abah, kalau Abah kenalah mesra dan kerap berinteraksi dengan anak-anak. Satu lagi, perutusan ini sudah jadi seakan-akan proof of life kepada kewujudan beliau sebagai Perdana Menteri, tulis bekas Ketua Penggarang Kumpulan NSTP, kumpulan media terbesar negara. Sejak menjadi Perdana Menteri dengan menebuk atap atau mengguna pakai fatwa politik Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin telah menjadikan perutusan sebagai kaedah komunikasi sehala atau one-way communication beliau. Katanya, sepanjang yang boleh disahkan sehingga 10 Oktober tahun lalu, Muhyiddin tidak pernah sekalipun mengadakan sidang media terbuka, katanya. Menurut kawan-kawan dalam media, sejak Abah Kau menjadi Perdana Menteri pada bulan Februari tahun lalu, dia tidak pernah adakan sidang media secara terbuka. Maksudnya, dia tidak pernah terima soalan daripada wartawan. Sudah hampir setahun dia menjadi Perdana Menteri, tetapi tidak pernah sekalipun buat sidang media dengan wartawan. Apatah lagi berhadapan dan bersemuka dengan wartawan antarabangsa. Itu jauh sekali. Maka selayaknya lah jika rakyat dan para netizen menggelarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bapa perutusan khas. Dan sangat wajar apabila Kak Lah menjadi bahan ketawa rakyat, sibuk membela kambing, bawa lori tanpa kunci dan membina tangki air sebesar cawan getah untuk kegunaan 27 buah keluarga. Usah disalahkan lantai jika tidak pandai menari. Itulah perumpamaannya Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet Perikatan Nasional yang menjarah duit rakyat. Hampir setahun mentadbir negara, tiada apa yang dapat dilihat sebagai satu kejayaan. Malah perutusan Perdana Menteri yang hanya sekadar mengundang rasa mual. Tak ada pagar. #Muhyiddin out. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terus patuhi SOP untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Terima kasih.